Baik saudara, kita ke Sarawak dengan antara fokusnya kerajaan negeri komited penuhi keperluan Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak. Perkembangan lanjut bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM100,000 kepada Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak DUBS, cawangan Kuching untuk membantu perolehan jentera. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, perolehan jentera tersebut membolehkan DUBS membeli jentera untuk disewakan kepada ahli-ahlinya. Ini kerana jelas Premier isu pemilikan jentera merupakan antara masalah dihadapi ahli-ahli DUBS yang memerlukan aset tersebut untuk melaksana projek, namun terbatas dengan harga terutamanya jentera-jentera berat. Perkara ini katanya antara penyumbang kepada beberapa projek sakit sehingga bertukar ganti 3 subkontraktor yang turut menjejaskan imej kerajaan. Dalam ucapannya pada Majlis Makan Malam Amal DUBS Cawangan Kuching malam tadi, Premier turut mencadangkan para kontraktor Bumi Putera untuk meningkatkan tahap profesionalisme dengan mengambil pelatih industri dari universiti berkaitan. Antara cadangan lain termasuk kaedah pembayaran langsung kepada subkontraktor yang berjaya menyiapkan projek bagi mengatasi kontraktor utama gagal membuat pembayaran kemajuan projek. Dalam ucapan yang sama, Premier optimis 3 perkara utama untuk menjayakan pemulihan ekonomi di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030, iaitu menerusi keselamatan makanan, pelancongan dan perkhidmatan. Langkah penjimatan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat bertepatan ketika ini bagi fellow kanan Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Jeneri Amir. Ia selaras dengan janjinya pada kempen pilihan raya umum PRU ke-15 yang menolak tawaran untuk membeli kereta baru dan mengubah suai pejabat, memperlihatkan langkah awal yang pragmatik. Rancangan yang terbaik, langkah terbaik dan tindakan yang terbaik amat dituntut ketika ini. Dan ini sebenarnya adalah sesuai dengan janji ataupun aku janji yang terkandung dalam manifesto. Jelas Datuk Dr. Jeneri dikala negara berdepan dengan kemelesetan ekonomi dan kos sara hidup, kerajaan harus mempamerkan contoh sedemikian dalam usaha memulihkan ekonomi negara. Dihubungi pemberita RTM di Kuching, kata Datuk Dr. Jeneri lagi, dengan kerajaan perpaduan yang terbentuk hasil PRU ke-15, Perdana Menteri juga diharap agar melaksana manifesto mencakupi ketiga-tiga gabungan yang mendukung kerajaan perpaduan tersebut. Ini adalah kerajaan perpaduan, maka amat penting bagi Perdana Menteri baru ini untuk memasarkan ataupun perlihatkan segala dasar inisiatif dan langkah yang diambil ini betul-betul mencerminkan semangat di sebalik kerajaan perpaduan yang cuba diusahakan ataupun diperkenalkan ini. Ke arah menjamin semua inisiatif itu terlaksana, Datuk Dr. Jeneri menasihati masyarakat untuk bersama memikul tanggungjawab bagi memastikan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dapat disahirkan menerusi kerajaan perpaduan. Pembentukan kerajaan perpaduan daripada gabungan parti politik diyakini mampu membentuk sebuah kerajaan yang stabil walaupun berlainan ideologi. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, Sarawak menyambut baik dengan pembentukan ini dan berharap wakil rakyat daripada Sarawak akan dipilih untuk menganggotai barisan kabinet. Jelas Yusof ini kerana wakil rakyat dari Sarawak yang dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri dalam kabinet kelak akan dapat menyuarakan kepentingan serta hak-hak Sarawak. Saya sangat mengalukan pembentukan kerajaan perpaduan ini dan saya mengharapkan ramai wakil rakyat daripada Sarawak juga akan dilantik untuk menjadi menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan ini nanti, sebab kita menyumbang ataupun kita ada 23 kerusi di dalam kerajaan perpaduan ini. Justru dengan adanya pelantikan ini, ia akan menambah dan merancakkan lagi pembangunan di Sarawak dan juga Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penangguhan Safari Memancing November Challenge 2022 di tapak Pesta Belawai Tanjung Manis.
Di Miri, seorang lelaki maut dalam kemalangan kendiri. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexan Nagacabu memaklumkan kemalangan itu berlaku di Jalan Miri Airport berhampiran Taman Awam Miri. ACP Alexan memberitahu kemalangan yang berlaku kira-kira pukul 4.30 pagi semalam itu melibatkan 2 buah motosikal. Hasil siasatan, mangsa 20 tahun dipercayai hilang kawalan dan terbabas semasa menunggang motosikal sebelum dilanggar oleh sebuah motosikal dari arah belakang. Ekoran daripada kemalangan itu, mangsa mengalami kecederaan di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan dari Hospital Miri yang berada di lokasi kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita sukan, ahli parlimen yang memenangi kerusi Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin menawarkan hadiah berjumlah RM3,000 untuk juara pada pertandingan Piala Belia Parlimen Puncak Borneo tahun hadapan. Jelasnya ia bagi menarik lebih banyak pasukan yang akan menyertai pertandingan itu kelak. Datuk Willy juga menambah ia juga sebagai salah satu usaha memupuk perpaduan sesama dan juga menjauhkan mereka daripada aktiviti-aktiviti yang negatif. Beliau berkata demikian pada penangguhan pertandingan Piala Belia Puncak Borneo di Padang Bola Sepak Kampung Bunuk semalam. Beliau dalam pada itu turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM100,000 kepada jawatan kuasa penganjur untuk menaik taraf padang, membina grandstand, membina tandas dan sebagainya. Dalam perlawanan akhir itu, pasukan Pula Sar City dinobatkan sebagai juara selepas mengalahkan pasukan Grace United dengan jaringan 4-2. Manakala tempat ketiga jatuh kepada pasukan Semban 1818 selepas mengalahkan oleh Strike FC. Sebanyak 32 pasukan telah mengambil bahagian dalam pertandingan yang telah bermula 4 September lalu. Ke arah merancakkan sukan bola sepak pasca COVID-19 di Bintulu, Persatuan Bola Sepak Bintulu BIFA bersama SSFC Sports Management menganjurkan Liga M5. Ia melibatkan 10 buah pasukan dari Bintulu dan Muka. Menurut Naib Presiden BIFA Abdul Rahman Bujang, perlawanan yang melibatkan 8 pasukan dari Bintulu dan 2 pasukan dari Mukah itu telah berlangsung sejak 2 minggu lalu. Sekarang ini kita ada 10 pasukan yang menyertai turnamen ini, di mana perlawanan inilah perlawanan yang ke minggu yang kedua, di mana 8 pasukan dah menetap selama ini. Minggu lepas kita tak dapat teruskan sebab oleh pilihan raya kan. So minggu ini kita akan teruskan setiap minggu, tiap hari Sabtu dan hari Ahad. Menurut beliau, Liga M5 Bintulu itu juga seperti mana Liga M5 yang sedang berlangsung di Kuching. Liga M5 tersebut terbuka kepada pemain-pemain tanpa had usia dalam usaha mencungkil bakat untuk diketengahkan dalam sukan bola sepak di negeri ini mengikut zon masing-masing. Sementara itu, menurut Setiausaha BIFA Awang Abu Suhardi, Liga M5 yang dijangka tamat pada Januari 2023 akan diteruskan ke peringkat seterusnya iaitu Liga M4. Kejohanan ini ujarnya bagi melayakkan kelab-kelab yang bertanding ke peringkat M4 dan M3 yang dicangka diadakan di Sabah. And then yang 4 pasukan teratas setiap kumpulan akan layak ke peringkat suku akhir. Di peringkat suku akhir kita akan menjalankan secara kalah mati, kalah singkir. And then seterusnya layak ke semifinal dan seterusnya final. And then perlawanan untuk kumpulan, peringkat kumpulan kita jalankan setiap hari Sabtu dan Ahad, weekend lah. Mana dia kejohanan ini akan akan diagakkan tamat pada bulan Januari 2023. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas perlawanan ke-8 di antara pasukan Biskom FC dan Empurau FC di Padang Turf BDA semalam. Perlawanan itu berkesudahan dengan jaringan seri 1-1. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak.